Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk Standard Guru Malaysia. Okey, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya dan ahli kumpulan saya. Okey, nama saya adalah Nurul Hazirah binti Muhammad Saleh, memegang nombor matrik 4201001291. Okey, dan ahli kumpulan saya Nur Fahana binti Faizal, Saidatu Sofia binti Ismail, Najwa Adibah binti Muhammad Namzamri dan Muhammad Syarizan bin Selamat. Seterusnya adalah senarai kandungan, iaitu pertama standard, kedua asas penentuan standard dan keperluan, dan yang ketiga adalah keperluan. Pertama standard. Standard mempunyai 3 aspek, iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Standard 1 ialah amalan nilai profesionalisme keguruan. Macam yang kita lihat pada slide ini adalah kerangka konsep amalan nilai profesionalisme keguruan, di mana di luar bentuk segitiga kita mempunyai ketuhanan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Dan di dalam segitiga kita mempunyai 3 bulatan, di mana standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri, domain profesion dan domain sosial yang patut ada pada seseorang guru. Kalau kita lihat pada bulatan yang kecil, iaitu domain diri ialah pegangan nilai diri guru yang sedia ada patut dikembangkan, dan ia mempunyai 14 nilai, antaranya adalah kepercayaan kepada Tuhan, berilmu, kasih sayang, budi bahasa, pertimbang rasa dan banyak lagi. Seterusnya, bulatan yang berwarna biru iaitu domain profession, di mana profession ini adalah pegangan nilai yang diperoleh dan dikembangkan semasa mengikuti latihan keguruan. Dan domain ini mempunyai 7 nilai, antaranya ialah kecintaan terhadap profesion, integriti, kreatif dan inovatif, teladan dan sebagainya. Akhirnya ialah domain sosial, di mana guru patut berperanan sebagai ejen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Dan domain ini mempunyai 5 nilai, antaranya ialah keharmonian kemahiran sosial, semangat kemasyarakatan, patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar. Jadi, dengan mengamalkan kesemua domain dalam standard amalan nilai profesionalisme keguruan ini, guru mempunyai hala tuju, matlamat, wawasan pendidikan yang jelas. Standard 2 ialah pengetahuan dan kefahaman. Di sini terdapat 8 pengetahuan dan kefahaman. Yang pertama ialah teras PNP. Terdapat 5 teras PNP, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat dan objektif pendidikan, perancangan dan pelaksanaan aktiviti pendidikan, nilai pendidikan dan konsep 4K dalam core curriculum. Yang kedua ialah falsafah matlamat dan objektif. Di sini terdapat 5 perkara juga, iaitu menterjemah falsafah kurikulum, menterjemah matlamat dan objektif, penggunaan hasil pembelajaran, penggunaan strategi dan aplikasi kemahiran Januari. Yang ketiga ialah mata pelajaran. Pengetahuan dan kefahaman dalam mata pelajaran ini mempunyai 6, iaitu penggunaan sukatan pelajaran dalam perancangan, isi kandungan pelajaran, strategi penyerapan dan pengamal jalinan dan sebagainya. Yang keempat ialah ilmu pendidikan, iaitu kita mempunyai perkembangan murid, refleksi pengajaran dan pembelajaran, teori dan strategi pengajaran dan pembelajaran dan sebagainya. Yang kelima ialah TMK dan sumber pendidikan. TMK ialah teknologi maklumat dan komunikasi, dan kita mempunyai 3, iaitu mengintegrasikan TMK, kriteria pemilihan dan penggunaan sumber, dan etika penggunaan TMK. Yang keenam ialah strategi persekitaran pembelajaran. Di sini guru perlulah menyediakan suasana yang selamat, bersih dan ceria, penyusunan murid dan perabot, kerjasama dan persaingan dan sebagainya. Yang ketujuh ialah pentaksiran dan penilaian dan pendidikan, iaitu kita mempunyai kaedah pentaksiran dan penilaian, pembinaan instrumen berkualiti, memahami murid dan sebagainya. Akhir sekali, pengembangan potensi murid, iaitu guru ni dapat melihat perbezaan yang ada pada seorang murid, membuat satu program pengembangan potensi murid dan penggunaan 4K untuk meningkatkan potensi murid. Jadi, penguasaan ilmu keguruan dan pendidikan yang mantap dapat meningkatkan keyakinan guru, melaksanakan tugas profesional dan mengekalkan keberkesanannya. Pelaksanaan standard pengetahuan dan kefahaman ini akan menjamin kualiti profesional guru berada pada tahap yang tinggi dan mengekalkannya relevan dengan perkembangan pendidikan. Standard 3 adalah kemahiran pengajaran dan pembelajaran.
Kemahiran pengajaran dan pembelajaran ada 5 iaitu pertama, kemahiran merancang pengajaran dan pembelajaran seperti di sekolah dari bulan 1 sehingga bulan 12. Guru perlu ada rancangan tahunan pengajaran dan pembelajaran, rancangan pelajaran harian, rancangan tahunan co-curriculum dan rancangan aktiviti co-curriculum. Yang kedua ialah kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran iaitu penyesuaian strategi pengajaran dan pembelajaran, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, penguasaan kemahiran asas 4K dan sebagainya yang perlu ada dalam kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga ialah pemantauan, pentaksiran dan penilaian iaitu guru ni perlulah menggunakan pelbagai kaedah untuk menilai, memberi maklum balas, kemajuan murid kepada ibu bapa, merekod pencapaian murid untuk laporan, membimbing murid membuat penilaian kembali dan menganalisis data pemantauan. Yang keempat ialah kemahiran mengurus bilik darjah. Guru perlulah membina persekitaran bilik darjah yang kondusif, pandai mengurus disiplin murid, melaksanakan peraturan bilik darjah, mengenal pasti salah laku murid dan mengambil tindakan dan menyediakan bahan sumber. Jadi, penguasaan kemahiran merancang, melaksana, memantau, mentafsir dan menilai serta pengurusan bilik darjah yang baik dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang efisien, bermakna dan menyeronokkan. Asas penentuan standard dan keperluan. Misi nasional yang pertama, meningkatkan nilai ditambah dalam ekonomi negara. Bermaksud, meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi merupakan prasyarat untuk meningkatkan kedudukan ekonomi Malaysia ke arah kelas ekonomi berpendapatan tinggi. 3 strategi utama yang perlu bagi mencapai tujuan ini adalah: yang pertama, meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Kedua, menjaga sumber pertumbuhan baru. Dan ketiga, mengembangkan pasaran bagi barangan dan perkhidmatan Malaysia. Yang seterusnya, meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup. Bermaksud, kerajaan sentiasa menekankan bahawa pertumbuhan ekonomi negara perlu disertai dengan peningkatan kualiti hidup untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi mencapai matlamat ini, kerajaan akan menekankan 6 strategi utama. Yang pertama, meningkatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Kedua, memenuhi keperluan perumahan dan menambah baik perkhidmatan bandar. Ketiga, membina infrastruktur asas. Keempat, menambah baik kemudahan pengangkutan. Kelima, memastikan pemeliharaan alam sekitar dan pengurusan sumber secara mapan. Dan keenam, menjana pembangunan masyarakat yang positif. Seterusnya, mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan negara. Yang bermaksud, kerajaan beriltizam untuk terus mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Dengan tertubuhnya pasukan petugas khas, pemudah cara perniagaan ataupun dikenali sebagai pemudah, pelbagai proses dan prosedur kerja serta dasar dan peraturan telah berjaya dinilai dan diperbaiki. Transformasi penyampaian perkhidmatan akan terus dipergiat menerusi 3 strategi utama iaitu: pertama, mengintegrasi perkhidmatan merentasi agensi. Kedua, mewujudkan keyakinan terhadap perkhidmatan berasaskan elektronik. Dan ketiga, mengamalkan perancangan pemantauan dan penilaian berasaskan pencapaian, outcome based planning, monitoring and evaluation. Falsafah Pendidikan Kebangsaan ataupun FPK yang dulunya disebut sebagai Falsafah Pendidikan Negara yang merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Setiap bakal guru di Malaysia ni diwajibkan membaca, memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses
pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada di landasan yang betul. Falsafah pendidikan kebangsaan ini juga dapat dihuraikan bahawa pendidikan di Malaysia adalah bagi memperkembangkan potensi di dalam individu secara menyeluruh dan bersepadu, dan juga bermaksud terdapat pelbagai potensi yang berbeza di dalam diri individu masing-masing yang boleh digilap, kerana setiap makhluk yang diciptakan di atas muka bumi ini mempunyai keistimewaannya tersendiri. Jadi, usaha mengembangkan potensi seseorang itu haruslah dilakukan secara menyeluruh. Dan seterusnya, pendidikan juga merupakan satu perjalanan bagi mencari kebenaran di mana guru itulah penyuluh kepada ilmu. Dalam FPK juga, wujud insan yang seimbang intelek, rohani, emosi serta jasmaninya. Maka lahirlah rakyat yang berilmu, bertanggungjawab, mencapai kesejahteraan diri serta dapat menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Dan apabila masyarakat sesebuah negara berilmu, maka ilmu yang diperolehi itu boleh dimanfaatkan pada diri sendiri dan masyarakat di sekitar, sekaligus dapat mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran negara. Guru perlulah profesional tentang karier mereka, kerana seseorang bakal guru perlulah berusaha sehabis mungkin untuk mendalami ilmu pengetahuan berkaitan keguruan. Ketika masih dalam tempoh latihan, guru juga perlu diberi pendedahan agar mereka ini tidak kekok ketika bertugas di kemudian hari, dan ia juga untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi sosial. Selain itu, guru juga perlu mempunyai sifat yang bijak bergaul dengan semua masyarakat di sekeliling kita, tidak kiralah dalam kawasan sekolah maupun masyarakat di luar. Ini kerana ke mana sahaja seseorang guru itu pergi, seorang guru ini akan membawa imej sebagai seorang guru. Falsafah pendidikan guru. Seseorang guru yang cemerlang, dia perlu mempunyai ciri-ciri dalaman, iaitu peribadi yang seimbang terlebih dahulu. Kerana ini adalah sangat penting, kerana seseorang guru perlulah mempunyai emosi yang stabil untuk membolehkan mereka membentuk generasi yang positif. Guru juga akan menjadikan dirinya contoh teladan kepada murid-murid. Selain itu, guru juga haruslah menjadi ikon atau role model yang terbaik kepada murid-murid. Dengan kata lain, matlamat falsafah pendidikan bertujuan melahirkan generasi dan rakyat Malaysia yang sempurna serta menghayati ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, percaya dan patuh kepada Tuhan. Kedua, berilmu pengetahuan. Ketiga, berakhlak mulia. Keempat, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Kelima, memiliki sasiah yang seimbang dan sepadu. Yang keenam, memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Tata susila profesi keguruan. Okey, yang pertama adalah tanggungjawab terhadap pelajar. Tanggungjawab terhadap pelajar ni contohnya lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar-pelajar kami daripada hal yang lain. Okey, yang kedua adalah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Tanggungjawab terhadap ibu bapa ni contohnya
mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang menjejaskan kepercayaan kepada ibu bapa. Okey, yang ketiga adalah tanggungjawab terhadap masyarakat. Tanggungjawab terhadap masyarakat. Contohnya, mengelakkan diri menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat ataupun negara, ataupun yang bertentangan dengan rukun negara. Okey, yang keempat adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat. Contohnya, sentiasa bersedia membantu rakan sejawat yang baru saja menceburi dalam bidang profesional keguruan ini. Okey. Objektif etika kerja. Yang pertama adalah menanam sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas yang diamal bagi memastikan kualiti kerja yang dilakukan adalah yang terbaik. Okey, yang kedua adalah meningkatkan disiplin. Sebagai contohnya, selalu kita datang lewat ke tempat kerja, okey, kita kena perbaiki dengan datang awal ke tempat kerja. Begitu maksud saya. Yang kedua, yang terakhir adalah memberi sumbangan positif yang berterusan kepada negara kita. Yang terakhir adalah prinsip etika kerja KPM. Yang pertama adalah niat yang betul. Kenalah niat tu dengan sebaiknya mungkin, dengan seikhlasnya mungkin. Yang kedua adalah perlakuan yang terbaik. Yang ketiga, penggerak ke arah kebajikan. Okey, faham? Ke arah kebajikan. Keempat, berdisiplin dan beradab. Maksud dia, masa-masa melakukan kerja, perlulah bersikap patuh pada waktu bekerja, dan beradab tu kita kena, percakapan kita mestilah dengan bahasa yang baik, yang mudah difahami oleh orang lain. Okey. Dan yang terakhir, memperkotakan apa yang dikatakan. Okey. Memperkotakan apa yang dikata ni, maksud dia apa yang kita cakap tu kita mesti tunaikan janji kita kepada orang. Itu yang paling penting. Okey? Bagi menyokong dan membantu guru mencapai tahap kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan dan melaksanakan keperluan yang berikut. Keperluan 1. Kelayakan dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. Antaranya ialah mengiklankan permohonan agar individu yang berminat tahu tentang kemasukan program latihan perguruan. Seterusnya, menapis semua permohonan dan memanggil calon yang layak untuk menduduki kelayakan. Ketiga, memanggil calon guru yang melepasi ujian kelayakan pada tahap yang ditetapkan untuk menghadiri temuduga. Yang keempat, melaksanakan sesi temuduga calon guru. Yang kelima, membuat tawaran kepada calon guru yang berjaya. Yang keenam, mendaftarkan calon guru berpandukan buku panduan pendaftaran. Yang terakhir, menandatangani perjanjian latihan guru. Bagi memenuhi keperluan latihan pentaksiran dan penilaian latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan perkara berikut. Yang pertama, kurikulum latihan. Yang kedua, sumber manusia yang berkelayakan, kompeten dan mencukupi. Yang ketiga, program terancang bagi guru pelatih memperoleh pengetahuan dan pengalaman di sekolah. Yang keempat, sumber pengajaran dan pembelajaran.
Yang kelima, pentaksiran dan penilaian berdasarkan peraturan peperiksaan dan penilaian yang sedang berkuat kuasa. Keperluan tiga iaitu kolaborasi. Bagi meningkatkan lagi kualiti latihan perguruan, agensi dan institut latihan perguruan patut mewujudkan pemuafakatan dengan pelbagai pihak seperti yang berikut. Yang pertama, sekolah. Yang kedua, institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara. Yang ketiga, badan bukan kerajaan seperti persatuan, unit beruniform serta sukan dan permainan. Keperluan 4, infrastruktur dan infostruktur. Latihan perguruan yang berkesan memerlukan infrastruktur dan infostruktur yang terkini dan juga lengkap untuk mewujudkan iklim bekerja dan belajar yang lebih kondusif untuk menjamin kecemerlangan. Untuk menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menyeronokkan, agensi dan latihan perguruan perlu menyediakan prasarana dan sumber yang lengkap seperti menyediakan kemudahan fizikal yang sesuai mencukupi untuk memenuhi keperluan kurikulum dan co-kurikulum, pengurusan dan pentadbiran serta kebajikan pelajar dan staf berdasarkan spesifikasi, standard dan kos yang sedang berkuat kuasa. Keperluan yang terakhir iaitu keperluan 5, jaminan kualiti. Jaminan kualiti ni adalah mekanisme untuk memastikan program latihan perguruan berkualiti dan penambah baik berterusan dilaksanakan. Pemantauan, penilaian dan pelaporan perlu dilakukan terhadap 4 perkara ini, iaitu pemastian jaminan kualiti terhadap standard. Yang kedua, pemastian jaminan kualiti terhadap keperluan. Yang ketiga adalah penanda arasan latihan perguruan. Penanda arasan ni perlu untuk menjamin kualiti latihan. Dan yang keempat adalah pemastian kod amalan jaminan kualiti agensi kelayakan Malaysia iaitu MQA dijalankan dengan amanah. Perkara ini penting untuk memastikan kualiti guru dapat memenuhi keperluan semasa. Itu sahaja dari saya dan rakan-rakan. Sekian.